Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Azwan hafizahullah ta'ala, Al-Fadhil Ustaz Fuad, dan seluruh pimpinan Darul Akhyar dan Al-Ihram, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin, para santri juga yang mengikuti secara langsung pengajian kita pada hari ini di Facebook. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memulakan majlis yang kedua setelah semalam kita baca sedikit daripada ataupun satu baca hadis daripada hadis Ummu Zara di Masjid Al-Huda selama semalam. Jadi kita sambung saja pada hari ini dengan perbahasan yang seterusnya pada muka surat yang ke-32 dalam tulisan Jawi. 32 dalam tulisan Jawi, dan pada muka surat yang ke-7 ada tulisan Rumi. Kitab ni ada dua bahagian, Rumi dan Jawi. Mula di sebelah kanan ni, sebelah kiri ke kanan tulisan Rumi, dan kemudian daripada kanan ke kiri tulisan Jawi. Sengaja saya letakkan dua-dua sekali kerana ada orang yang tidak boleh untuk baca Jawi, maka dia sekurang-kurangnya dalam tulisan Rumi pun boleh untuk ambil manfaat juga. Baik, kita sambung pengajian bagi kitab ini. Bagi pengetahuan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang semalam tidak hadir ke majlis di masjid, kitab ini saya karang ada meletakkan syair untuk menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah 11 orang isteri yang berjanji untuk tidak menyembunyikan akhlak suami mereka. Jadi 11 orang ini berjanji setia untuk kesemua mereka menceritakan tentang perangai suami mereka. Lalu cerita tadi disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah pada tengah malam sebelum tidur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari permulaan sehingga selesai. Jadi kisah ini sebab tu saya letakkan namanya Hikayat Malam daripada Kekasih kepada Kekasih sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita malam daripada Sayyidatuna Aisyah kepada kekasihnya dan kekasih kita semua, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang akhlak, disebutkan tentang adab, disebutkan tentang lurah bahasa, dan juga keagungan dan keajaiban pada sudut bahasa dan akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta ketinggian bahasa yang digunakan dalam hadis ini menjelaskan tentang akhlak orang yang terdahulu, bagaimana mereka ingin mentakbirkan rasa tidak puas hati dan komplain mereka terhadap suami dan seumpamanya, diungkapkan dengan bahasa yang indah, menunjukkan tentang ketinggian akhlak mereka walaupun dalam keadaan tidak bersetuju dengan satu pihak yang lain. Yang kedua, hadis ini juga dibahas oleh para ulama kerana mengambil perhatian terhadap susunan bahasanya dan faedah yang banyak yang kita akan dapatkan ketika membaca hadis ini nanti. Dan ini dihafalkan kepada anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil dihafalkan dengan hadis ini kerana faedahnya yang banyak, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Karim Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Kata beliau, ayahnya Sayyidi Muhammad ibnu Abdul Karim Ar-Rafi'i menghafalkan dan menyuruh kepada beliau, yakni Sayyidi Abdul Karim anaknya, untuk menghafal hadis ini. Dan
Karena apa? Karena likathrati fawaidihi wa lihusni alfadhihi. Karena baik lafaznya dan banyak faedahnya. Dan kita dah sebut semalam di masjid bahawa dengan pembentukan jiwa peribadi anak-anak tersebut adalah bermula dengan lughah, dengan bahasa. Ketika dibetulkan bahasa budak itu, maka akan betul akhlaknya, insya-Allah. Jadi kita sangat optimis untuk melaksanakan sistem pendidikan yang sedemikian. Maka saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat untuk menulis kitab ini ketika dalam perjalanan balik daripada Negeri Sembilan ke Kedah, iaitu dalam kereta api daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kedah. Kami dari Negeri Sembilan. Kemudian dalam perjalanan balik tadi saya sempat menyiapkan kitab ini dalam perjalanan tersebut, dan kemudian disempurnakan lagi dengan terjemahan hadis daripada murid saya Zahid. Beliau yang sempurnakan syarahan, atau bukan sempurnakan syarahan, sempurnakan terjemahan hadis hadis Ummu Zara' ini yang semalam kita dah baca di masjid, dan hari ini kita sambung sahaja perbahasan, insya-Allah. Kalau yang ada Facebook dan seumpamanya boleh tengok balik perbahasan semalam tentang hadis tersebut. Baik, kisah ini pada muka surat 32, muka surat ke-7 dalam tulisan Rumi. Kisah ini berlaku pada zaman jahiliyah. Para wanita dari Yaman ini merupakan ahlul adab wal bulagha, yakni para sastrawan dan ahli balaghah yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahasa mereka yang sangat tinggi berdasarkan takbir, yakni ungkapan mereka pada mensifati para suami mereka dalam bentuk yang luar biasa, sehingga menyebabkan orang yang mendengar menjadi keliru antara memuji dan mengeji. Beza dengan orang sekarang yang suka terus terang, menyebabkan berlakunya kelukaan yang lebih dalam. Matan hadis ini saya ambil berdasarkan riwayat Al-Imam Tirmizi. Manakala nama-nama mereka pula yang akan saya sebutkan nanti adalah berdasarkan riwayat Al-Imam Az-Zubair Ibni Bakkar. Oleh itu berlaku perbezaan pada perletakan nama-nama mereka pada giliran bercerita antara riwayat Imam Tirmizi dan Al-Imam Zubair Ibnu Bakkar. Ada dua riwayat, banyak riwayat sebenarnya hadis ini. Cuma ada ulama yang menyebutkan nama-nama wanita yang menceritakan tentang suami mereka, bermula daripada wanita yang pertama sehingga wanita yang ke-11. Dan Al-Imam Tirmizi dalam riwayat beliau tidak diletakkan nama bagi setiap wanita yang menyebutkan sifat suami mereka tersebut. Baliknya hanya diletakkan dengan faqalatil ula wa qalatis saniyah wa qalatis salisah, disebutkan yang pertama, kedua, ketiga dan seumpamanya. Karena berlaku perbezaan yang besar tentang nama-nama tersebut. Jadi muhim, yang paling penting bukan nama mereka, yang paling penting adalah kisah yang disebutkan dalam kisah tersebut. Dan ini juga dalil menunjukkan bahawa harus bagi kita mengumpat pada beberapa tempat. Yang pertama, ini dikira sebagai umpatan, karena para isteri ini mengumpat suami mereka masing-masing. Tapi diceritakan tadi dengan tujuan untuk yang pertama tidak disebutkan nama, tentang nama suami mereka, dan ada yang menyebut tetapi dengan pujian. Yang mengeji tidak disebutkan nama suami mereka. Dan yang kedua, Sayyidatuna Aisyah sendiri menceritakan perkara tersebut, dan perkara ini dikira sebagai aib, perkara yang memalukan, akhlak yang buruk sebahagiannya, dan sebahagian lagi akhlak yang baik diceritakan kepada Nabi, dan Nabi tidak melarang. Dan Nabi tak kata jangan cerita benda tu. Aku tidak mau dengar. Tak, Nabi dengar sampai habis. Ini menunjukkan kata ada beberapa tempat yang tertentu seperti yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dibenarkan bagi kita untuk mengumpat dan harus baginya ketika tersebut. Salah satunya adalah ketika untuk memberikan nasihat ataupun memberikan pandangan terhadap suatu masalah. Maka ini salah satu daripada bentuk tersebut. Berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, wanita yang pertama bercerita adalah Mahdad bintu Abi Hazumah, namanya Mahdad. Sedangkan dalam riwayat Imam Zubair Ibnu Bakkar, wanita yang pertama bercerita ialah merupakan wanita yang keempat bercerita dalam riwayat Imam Tirmizi. Jadi beza macam tu, yang tidak disebut namanya.
Begitu pula dengan nama wanita seterusnya. Di antara 11 wanita tersebut, 5 daripadanya mencela suami-suami mereka, sedangkan 6 daripadanya pula memuji suami-suami mereka, seperti berikut. Jadi ada 5 yang mencela dan 6 yang memuji. 5 wanita yang mencela suaminya, iaitu wanita yang pertama nanti akan kita baca, yakni Mahdad bintu Abi Hazumah. Ini dalam riwayat mana ni? Riwayat Zubair ibnu Bakkar. Sama. Wanita kedua Amrah bintu Amrin, waqila Abu Amrin. Ada sebahagian riwayat kata namanya Amrah bintu Amrin, satu riwayat lagi sebut Amrah bintu Abi Amrin. Bukan Abu, Abi Amrin. Tapi tak apalah, Abu pun boleh, kerana sabilil hikayah. Wanita ketiga Kamsyah bintu Arqam namanya. Wanita keenam, yang ni wanita-wanita yang mencela. Pertama, kedua, ketiga, keenam. Wanita keenam mencela suaminya, Asma bintu Abdin. Ibnu, bintu, bukan ibnu, bintu, betul kan? Dan yang ketujuh, wanita ketujuh Hindun. Ini juga antara wanita yang mencela suaminya. Kemudian 6 wanita yang memuji suaminya, iaitu yang pertama wanita keempat, ini tak disebut namanya. Wanita kelima Hubba bintu Alqamah. Wanita kedelapan yakni Amrah bintu Amrin atau Amrah bintu Abi Amrin. Wanita kesembilan, minta maaf, Amrah bintu Amrin ni orang lain pula. Tadi Amrah bintu Amrin atau Amrah bintu Abi Amrin. Jadi ada beza di antara dua tadi. Wanita ke-9 Kamsyah. Ini Kamsyah yang lain pula. Wanita ke-10 Hubba bintu Ka'bin. Jadi Hubba bintu Alqamah, ini Hubba bintu Ka'bin. Wanita ke-11 Atikah, berdasarkan riwayat Imam Ibnu Duraid, dan dalam riwayat Al-Imam Zubair ibnu Bakkar tidak disebutkan namanya. Tamam. Jadi banyak sekali para ulama yang membincangkan serta mengeluarkan faedah yang bernilai daripada hadis ini. Antara lainnya yang menyebut ataupun mensyarahkan hadis ini dengan panjang lebar, Al-Imam Al-Jahdami, wafat tahun 282. Al-Imam Abu Bakr bin Al-Arabi Al-Maliki, wafat pada tahun 543. Al-Imam Qadhi Iyad Al-Maliki, sahib kepada kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dalam kitabnya Bughyatur Ra'id fima fi hadisi Ummi Zar'in min fawaida. Ini hadis yang ataupun dibaca dengan Bughyatur Ra'id fima fi hadisi Ummu Zar'in min fawaid, baca dengan sukun di belakang. Jadi ini dikarang oleh Imam Qadhi Iyad. Kitab ni saya pernah, Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, guru saya, pernah menyebut kepada kami dalam kelas, antara hadis yang mensyarahkan kitab yang mensyarahkan hadis Ummu Zara' yang terbaik antaranya adalah syarahan Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Kemudian Maulana Syekh Yusri sebut, cuma sayangnya kata dia, kitab dia hilang kerana dipinjam oleh seorang, kemudian kitab tadi tak dibagi semula, hilang terus, tak tahu pergi ke mana, dicuri jin ataupun diambil orang tu, kemudian dia lupa. Jenis itulah orang pinjam kitab orang tu buat tak ingat. Lepas tu kitab pada sebahagian ulama tak bagi pinjam kalau kitab mereka punya, kerana kutubuna kabanatina, kitab kami seperti anak perempuan kami. Anak perempuan bukan boleh bagi pinjam ke orang. Jadi macam tu jugalah kitab-kitab para ulama. Kemudian bila saya dengar kisah tersebut, kebetulan baru keluar pada waktu tu kitab Husnul Qara' ala hadis Ummi Zara'. Ni hadis kitab ni yang saya pegang ni, karangan Sayyidi Syekh Al-Muhaddis Al-Allamah Ahmad Ibnu Abdul Ghani At-Tamimi Al-Khalili, kitab ini. Jadi saya pergi beli di Darussalam, dan kemudian esoknya saya hadiahkan kepada Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Syekh kata, tak sepatutnya anak bagi hadiah kepada bapaknya macam ni, dia kata, nak kena kamu habiskan duit kamu. Tak ada masalah. Hadiah, kata, hadiah ni tidak taklif, maksudnya tidak memberatkan bagi seorang yang mencintai. Jadi Syekh ucap terima kasih. Esok paginya dalam kelas Syekh kata, alhamdulillah saya dah baca habis dah kitab. Saya bagi semalam. Esoknya saya beritahu saya dah baca habis, dia kata. Dan kata beliau,
kitab Al-Khalili ahsan daripada kitab Qadhi Iyad. Ini kitab lebih baik daripada kitab Qadhi Iyad katanya. Kenapa? Dalam kitab ni digabungkan sekali dengan lataif, iaitu faedah-faedah sufi daripada hadis Ummu Zara. Maksudnya setiap hadis tadi, perempuan-perempuan tadi menceritakan tentang suami mereka, dikeluarkan pula faedah daripada kalam Al-Imam Sayyidi Ali Wafa. Kerana Sayyidi Al-Imam Al-Khalili mengulang ataupun mengambil sebiji-sebiji apa yang disebutkan oleh Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sayyidi Ali Wafa berkenaan dengan hadis Ummu Zara, kemudian dimasukkan dalam kitab ini secara literal, sebiji diambil, tidak diubah walaupun sedikit. Jadi seolah kita dapat dalam kitab ni ada dua kitab, yakni kitab Sayyidi Imam Al-Khalili dan kitab Sayyidi Al-Imam Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Maulana Syekh Yusri, kitab ni sangat baik dan lebih baik daripada apa yang disusun oleh Sayyidi Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, kerana padanya faedah rohani dan seumpama. Jadi kitab ni bukan, hadis ni bukan hanya disyarah dalam bentuk zahir sahaja, perbincangan suami dengan isteri, kemudian bahasa dan seumpamanya. Sebaliknya dilihat oleh ahlul ma'ani, ahlul yani dengan makna ahli ruh wasir, para ulama sufi memandangnya dengan pandangan kesufian. Dilihat ini akhlak yang disebut oleh setiap orang isteri ini adalah akhlak yang bagaimana untuk diselesaikan akhlak tersebut. Dan nanti insya-Allah kita akan baca sedikit daripada pandangan para ulama sufi terhadap maratib an-nafs, martabat-martabat nafsu yang mana disebutkan oleh Sayyidi Ali Wafa dalam kitab ini. Dan ada sedikit saya mungkin letakkan dalam syarahan bagi kitab ini insya-Allah. Dan nanti akan keluar lagi syarahan yang kedua ataupun tambahan bagi kitab ini dengan syarahan sufi bagi setiap isteri-isteri yang menceritakan tersebut. Baik, kemudian antara yang mensyarahkan hadis ini juga Al-Imam Allamah Izzuddin Ibnu Abdissalam, kemudian Allamah Abdul Ghani Al-Makhzumi, kemudian Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, kemudian Allamah Ashqar, dan kemudian Allamah Muhaddis Ahmad Ibnu Abdul Ghani At-Tamimi Al-Khalili Husnul Qar'i ala hadisi Ummu Zar'i yang saya sebutkan tadi. Kemudian Al-Hafizul Jami' Az-Zabidi, ini Al-Imam Murtada Az-Zabidi radhiyallahu anhu, juga mensyarahkan hadis ini dengan panjang lebar. Jadi banyak juga disyarahkan dalam kitab hadis, antaranya Al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i Al-Quzwini, bukan dalam kitab hadis ini, kitab tarajim beliau. Dalam kitab beliau Tarikh Quzwin, kitab tarikh, iaitu Dirratud Dar'i atau Durratud Dar'i. Durratud Dar'i syarah kepada hadis Ummi Zar'i. Kemudian Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad Ibnu Abdul Karim Ar-Rafi'i, ini tak betul ini sebenarnya. At-Tadwin fi Akhbaril Qazwin. Qazwin bukan Qazwain, Qazwin. Abdul Karim Ibnu Muhammad ini orang yang sama ni. Ke orang yang lain-lain? Muhammad bin Abdul Karim ayahnya yang tulis kan? Zaid. Siapa yang tulis tu? Entah yang tulis kita ada satu saja. Tak betul tu. Kitabnya satu saja. Tak ada. Yang tulis kitab apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Durratud Dar'i tadi adalah Al-Imam Abdul Karim Rafi'i, bukan Muhammad bin Abdul Karim. Muhammad Abdul Karim ayahnya, ayah beliau. Durratud Dar'i dikarang oleh Abdul Karim Ar-Rafi'i, bukan Muhammad Abdul Karim. Padam yang nombor 2. Padam yang nombor 1 tu. Yang nombor 1 tu Muhammad Abdul Karim ni ayah beliau. Abdul Karim ni anak beliau hak bawah tu. Hak tulis hak bawah tu. Yang tulis ni yang tulis ni Zahid. Zahid yang tulis dia punya mukadimah ni. Demah tu daripada saya sebutlah. Kemudian dia tulis balik. Silap lah tu, silap. Padam yang pertama.
Nombor 2 tu yang tulis kitab Durratud Dar'i syarah hadis Ummu Zara. Kitab orang jangan padam, tuan-tuan. Kecuali pengarang tu sendiri suruh padam. Saya yang karang kitab ni, jadi saya suruh padam tak apa. Kalau kitab orang, baca kitab orang tak boleh. Contoh kita baca kitab Tok Guru dulu. Lepas tu dalam kitab tu ada kesilapan. Jangan tulis kata silap ni. Tak, tulis di tepi. La'allas sawab, tulis macam tu. Moga-moga betul yang ni. Itu adab kita tulis kitab. Tapi ni kitab saya. Saya kata ni tak betul, tak apa. Saya yang kata. Sebab ni kitab saya. Saya yang tulis kitab ni, ikut suka saya. Nah. Kalau kitab orang, saya kata tak boleh, tak kena adab. Baik. Jadi yang karang kitab Durratud Dar'i siapa dia? Abdul Karim bin Muhammad, bukan Muhammad ibnu Abdul Karim. Tu Muhammad bin Abdul Karim, ayah beliau. Jangan keliru, no? Nama dia sama dengan nama tok wan dia. Abdul Karim ibnu Muhammad ibni Abdul Karim. Nama dia. Dia tulis dalam kitabnya Tarikh Al-Quzwin. Dalam kitab tu ada syarah hadis Ummu Zara. Yang kitab syarah tadi pula dia letakkan dengan nama pula. Seolah-olah dalam kitab ada kitab. Dia tajuk kitabnya Durratud Dar'i syarah kepada hadis Ummu Zara. Baik. Kemudian Imamul Bajuri radhiyallahu anhu juga mensyarahkan dalam Mawahib Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam Al-Jasus kemudian imam-imam yang lain juga mensyarahkan dalam secara tidak langsung dalam kitab mereka ketika mensyarahkan Syama'il. Juga ada disyarahkan dalam kitab-kitab Melayu dalam bentuk Syama'il, dan saya syarahkan dalam bentuk syair kerana Allamah Muhammad Habibullah Al-Jakni Syanqiti atau Shinqiti rahimahullah yang wafat pada tahun, kalau wafat 3600 ni kira hebat ni. Yang tepatnya bila tarikh wafat dia berapa, Zahid? 1362. 1362 no? Ni silap tulis ni 3631 Hijrah ni. Weh, sakat ni. Kita pun baru 1444 lah ni. 3000 maksudnya 2000 tahun lagi baru nak jumpa dengan pengarang. Ni silap cetak lah. Silap cetak. Baik. Boleh lah. Betulkan tu. Jangan tengok saja. Maklum, tengok saja ni, tulis tu balik kampung cerita ke orang, betul orang kata kat saya. Dia kata ni apa kitab siapa tulis ni? Sampai beranak pun tahun meninggal tahun 3600. Dia umur ni berapa ni umur dia? Umur 4000 tahun kan? Dia kena betulkan 1362 Hijriah. Bukan 3631, tu silap. Juga telah menazamkan, siapa dia? Sayyidi Muhammad Habibullah Jakni Syanqiti. Ini ulama daripada negeri Shinqit. Beliau telah menazamkan syair tentang hadis Ummu Zara sebanyak 18, bukan 81. Tu pun terbalik juga. Kalau 81 tak habis lagi ni. 18 terbalik itu. Ini silap cetakan ni. 18. Betulkan nanti cetakan kedua akan dibetulkan. Yang Rumi betul tak? Yang Rumi betul. Hak Jawi tak betul. Hak Rumi betul tak? Jadi sebanyak 18 bait 18 bait. 18 bait maksudnya 18 rangkap. Berikut adalah bait-bait syairnya. Ini bait syairnya disebutkan oleh Al-Imam Jakni Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, min ajabin nadiratun nisa'i fi wasfi azwajin bil istiqsa'i fi qiratil fatati ummi zar'i man dhukirat fi qawli hilfi syar'i alaihi akmalu salati wa ala azwajihi wa alihi ulil ula. Ini dia cerita, ini mukaddimah dia. Di antara perkara ajaib yang berlaku kepada wanita dalam sejarah dunia, fi wasfi azwajin bil istiqsa'i, pada mensifatkan suami-suami mereka dengan secara terperinci. Fi khiratil fatati ummi zar'i, dan diceritakan dengan yang terbaik di kalangan sebelah orang tadi adalah Ummi Zara', man zukirat fi qawli hilfi syar'i, yang disebutkan daripada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi akmalus salati wa ala azwajihi wa alihi ulil ula.
Dan ke atasnya iaitu hilfi syar'i, iaitu Nabi kita Muhammad, sebaik-baik sesempurna pujian dan selawat ke atas Nabi dan ke atas isteri-isteri Nabi, wa alihi ulil ula, dan juga kepada ahli keluarga Nabi yang merupakan orang yang tinggi pada himmah, akhlak dan juga kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian disebut ni tak terjemahkan, nanti insya-Allah akan keluar terjemahan ni nanti. Kemudian baru disebutkan ulan nisa, qalat wa qawluhal jalal, wa qawluha jalal fi zammi zawjiha bi syarrin ma fa'al. Yang pertama, wanita tadi menyebutkan tentang qauluha jalal, ini qauluha azim, kalamnya besar. Fi zammi zawjiha bi syarrin ma fa'al, iaitu dengan mencela suaminya dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Apa kata perempuan tadi? Zawjiya fi syarri kalahmin min jamal ghassin bila naf'in ala ra'si jabal. Suamiku, ni orang perempuan yang pertama, dia cerita pasal suami dia. Suami aku ini fi syarrin, orang yang buruk akhlaknya, kalahmin min jamal, seperti unta yang daging unta tersebut kurang, ghassin, kurus, bila naf'in ala ra'si jabal, tak ada manfaat apa duduk atas gunung. Nanti kita akan tengok dia punya makna dia, apa makna tersebut. Kemudian yang kedua pula, dia sebut tentang suaminya, saniyatun man la tabassu qabarah li'annaha takhafu an la tazarah. Manakala isteri kedua pula, man la tabassu qabarah li'annaha takhafu an la tazarah. Dia kata dia tak boleh nak cerita pasal suami dia. Dia pun dah janji sebenarnya, sebelah orang dah janji nak kena cerita semua pasal suami dia pun. Tiba-tiba yang kedua kata, saya tak boleh cerita. Kerana kalau saya cerita, kata dia, takhafu an la tazarah, yani saya akan diabaikan, saya akan dibiarkan. Kemudian in zakartuhu qad abanat ujarah, kalau saya sebutkan maka akan jelaslah pekung di dadanya. Kama tubinu ba'da dzaka bujarah, seperti mana nanti akan setelah itu. Ni semua ni disebutkan, terjemahan dia sebut dah sebelum ni. Muka surat yang ke-37 bagi tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Tulisan Rumi muka surat yang ke-6 ataupun yang ke-5, lebih kurang tu lah, ataupun muka surat yang ke-2. Yang kedua. Kalau sebut yang kedua, qalatis saniyah, atas kali muka surat kedua. Kalau hak Rumi, zauji la abussu khabarah inni aqafu an la azarah, suamiku tak mampu ku ceritakan, sungguh aku bimbang tak terselesaikan. Maksudnya tak boleh nak selesai cerita pasal dia. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah, bukan azkuru, azkur. Jangan letakkan dhammah tu, sukunkan. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah, jika aku ceritakan pekung di dadanya terbuka. Maknanya apa dia? Kan dah janji tak mau sembunyi, ini tak cerita juga. Tak cerita dah sebenarnya. Kata Imamul Munawi, wanita kedua ni ablagh, yang lebih balik pada sampaiannya, pada ucapannya, kerana dia telah menyebutkan yang paling sempurna. Ya, sini. Tak ada duduk. Okey, baik. Buat lagi nama, insya-Allah. Jadi kata yang kedua ni, dia sebenarnya dah ceritakan dah tentang suami. Kalau orang kata kat kita, kedai tu sedap tak? Kita tahu tadi nak cerita, kena pergi try sendiri. Naram, cara sebut tu tahu dah, kata bagi orang yang cerita tu sedap. Betul tak? Kita faham tu dah dengan balaghah. Kita cerita dah sikit, maksudnya ni orang yang tak cerdik. Kalau kita suruh tambah cerita lagi, maknanya kita ni tak cerdik. Sebab al-labib takfil isyarah. Orang yang cerdik cukup dengan isyarat sahaja. Wal balid taqra' bil asa. Orang yang bodoh pula dipukul dengan kayu baru dia nak kena sedap. Orang yang cerdik cukup dengan isyarat. Dia abang kata kedai tu tak boleh nak cerita, tapi kalau dia sebut kedai tu sedap dah, tak ada cerita. Nagam dia bentuk suara kita ataupun dengan nada suara tadi kita tahu suara tu tak, kedai tu tak sedap. Betul tak? Orang Melayu sendiri ada balaghah dia. Dan kita sendiri faham dengan bahasa, dipanggil body language, bahasa tubuh pun dah faham tentang makna ataupun perkataan yang maksud ingin disebutkan, tanpa perlu dipanjangkan ucapan. Tanpa perlu dipanjangkan perbahasan pada waktu tersebut. Cukup diberikan dengan isyarat,
maka dipaham oleh kita dengan makna bagi isyarat tersebut. Jadi macam perempuan kedua ni, dia kata aku laku cerita, aku nak cerita aku tak berani. Kalau aku cerita tak habis. Dan kalau aku cerita pula akan buka habis pekung di dada dia. Dia dah cerita dah sebenarnya. Dia dah celah suami dia dan dia beritahu dah suami dia memang buruk akhlak. Ini kita akan tengok nanti apa dia faedah baca hadis ni. Faedahnya yang pertama, sifat suami ni ada pada orang kita zaman lah ni, boleh dikatakan sama ada dia akan ada semua sifat yang buruk tadi ataupun sebahagian daripada sifat buruk tersebut. Dia ada. Tamam. Tak tengok suami orang, tengok suami kita jadilah. Mana satu yang ada kat suami dia? Hak bini yang pertama ke, hak jenis unta kurus duduk atas gunung, tak ada guna pakai apa. Yang kedua jenis pemarah yang kuat, semua keburukan ada kat suami dia, ataupun jenis tinggi dari kecil kurus, dalil kepada baladah dan safah, bodoh dan juga pemarah. Kemudian suami jenis lembut, suami jenis penyayang, suami seperti apa ni, singa dan harimau, yang maksudnya kita akan ceritakan akhlak daripada Fahad, iaitu harimau bintang dan seumpamanya. Jadi macam-macam bentuk suami yang diceritakan dalam ni. Dan bila mana Al-Imam Sayyidi Ali Wafa membahaskan setiap daripada akhlak suami tadi dengan maksud nafsu dan maratib nafsu, martabat-martabat nafsu, maka mungkin untuk kita boleh gunakan kembali sistem ataupun cara bagaimana para ulama menyelesaikan masail nafsu tersebut dengan zikir yang telah disusun oleh para ulama sufi, mengikut martabat-martabat yang telah disusun oleh ulama sufi. Kalau ketika nafsu ammarah bisu, wirid zikir apa yang kena dia amalkan. Kena ada guru, tak boleh kita baca seorang-seorang lagi, takut terbang atas gunung seorang lagi. Terbang tak apa lagi, takut tak terbang lah, duduk tepi jalan tak tahu apa. Jadi orang majzub, majzub tak apa lagi, tak jadi apa tu. Majzub salah satu lagi daripada martabat wali juga sebenarnya, tapi wali dalam maqam fana dipanggil. Ni tak majzub ni, ni jadi tak tahu apa tu. Boleh. Kemudian apa ni, dan setiap zikir tadi kemungkinan kalau kata digunakan untuk suami yang berakhlak sedemikian, boleh menyelesaikan masalah rumah tangga tadi. Kalau kata dibincang dalam ilmu psikologi, maksudnya ilmu psikologi. Dan hadis ni sebenarnya hadis psikologi. Bagaimana Nabi menunjukkan akhlak dengan isterinya Sayyidatuna Aisyah, melayani isterinya dalam cerita dan seumpama, salah satu bentuk daripada bentuk terapi dalam keluarga. Kita ni sibuklah macam mana sekalipun, kena ada akhlaknya Rasulullah. Tak boleh buat semua ya, kerana Nabi sendiri tak suruh kita jadi akhlak macam Nabi. Kerana Nabi sebut wa qaliqin nas biquluqin hasan, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi tak kata wa qaliqin nas biquluqin azim, kerana quluq azim milik Nabi SAW. Kata Sayyidi Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, sahib Simtud Durar, kitab Maulid tu, kata Sayyidina Al-Imam Ali Habsyi, Nabi menyebutkan dengan ucapan Nabi wa qaliqin nas biquluqin hasan, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak baik. Nabi tak kata dengan akhlak yang agung, kerana akhlak agung Nabi saja boleh buat. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq azim hanya milik Rasulullah. Kita tak akan mampu dengan khuluq azim. Kalau mati hidup balik 3,000 kali, 2 juta kali pun tak akan boleh berakhlak dengan akhlak Nabi dengan azim. Akhlak Nabi yang azim hanya milik Nabi. Kita boleh berakhlak dengan akhlak baik, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya macam mana nak jaga hubungan dengan isteri kita dan seumpamanya. Salah satunya adalah memberikan perhatian yang baik terhadap cerita dia. Menjadi pendengar yang baik paling susah sebenarnya daripada bercerita yang baik. Betul tak maklum? Betul tak maklum? Ada tak sini ni? Orang kampung ni tak panah ke tu? Duduk situ. Panah tu. Masuk dalam sikit ni. Memang sonok duduk tepi dinding no? Panah tu. Panah tu dia ada 2 alasan lagi. Alasan nak balik awal. Jadi bangkit itu panah, nak balik. Padahal nak balik. Baik. Lagi dah. Jadi pendengar yang baik itu sebenarnya lagi susah. Ada orang dia suka bercakap, tapi dia nak dengar tak boleh. Dia suka bercakap, tapi nak dengar dia payah. Ini ujian pada orang yang bercakap. Tok guru kan suka bercakap,
ngajak kata. Tapi duduk dengan bini, dia tak boleh dengar bini dia cakap. Jadi tu dekat banyak-banyak, bini duk cerita pasal anak, bini duk cerita pasal cerita baru dia dapat, bini duk cerita pasal benda hak dia baru baca dalam Facebook. Saja nak cerita, kita duk pangkah wai lagi. Malah nak tension terus kawan. Lepas tu tak cerita apa. Ya, kata kalau cerita pun kena pangkah. Cerita apa sikit je kena paku. Cerita tak ada nak habis lagi, dia sambung lah. Laki pergi sambung, kata baca dah. Saya pun tengok cerita tu. Tak kena ada sifat macam tak pernah dengar. Tu apa ni, payah nak beramai. Sungguh. Yang kata kau orang ada sebut dia pun sama. Bila kita duk syarah-syarah ni kan, bila berlaku balik kat kita teringat balik. Kita pun duk buat macam tu juga. Kawan duk semangat cerita, kita pergi potong waktu tu. Potong terus semangat dia untuk dia nak cerita lagi lepas tu. Dan lebih berat lagi lepas tu, dia akan jadi seorang yang suka layan perasaan sendiri. Lebih berat daripada tu, dia akan cari orang lain untuk dia pergi cerita masalah. Itu masalah nanti. Betul tidak? Jadi kena reti. Ni cerita hadis ni bukan cerita ringan-ringan. Sebab tu saya ambil berat dengan kisah ni, kerana disebut oleh para ulama bahawa hadis ni menyelesaikan banyak masalah. Menyelesaikan banyak masalah dalam umat khususnya. Ini bukan kitab ataupun hadis yang nama pun hadis. Cerita, walaupun cerita tu daripada Sayyidah Aisyah, tapi ketika didengar oleh Nabi, diiyakan oleh Nabi, disambung oleh Nabi pada penghujung, maka hadis tadi terus jadi martabat dia tinggi, terus jadi hadis pada waktu itu, seolah jadi hadis Nabi SAW. Ajaib. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Al-Imam Al-Asma'i, seorang ulama lurah besar, satu hari ada seorang anak muda datang majlis beliau dan kemudian cerita satu benda yang ajaib. Kata budak muda ni cerita ajaib, cerita. Al-Imam Al-Asma'i dengar cerita tadi dengan penuh perhatian. Budak muda tu balik, Imam Al-Asma'i dan juga anak-anak murid dia pekat kata dekat dia. Kata, wahai tuan guru, bukankah cerita tu kamu pernah cerita kat kami dulu? Tapi kamu dengar tadi macam kamu tak pernah dengar pula kisah tu daripada budak tadi cerita. Kata Imam Asma'i, aku dah dengar cerita tadi sebelum dia lahir lagi. Tapi memberikan perhatian yang baik itu adalah akhlak. Bukan senang nak bagi perhatian. Kita kalau orang yang mungkin lebih rendah ilmu daripada kita, tiba-tiba cerita dekat kita dengan satu masalah, boleh tak kita nak bagi perhatian macam kita tak pernah dengar kisah tu? Bukan senang. Itu adalah akhlak yang luar biasa. Akhlak siapa dia tu? Akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Lepas tu kata ulama, kitab akhlak, kitab adab menuntut ilmu dan seumpamanya yang kita belajar, kesemuanya adalah pancaran daripada nur akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang panggil apa? Hadis ni adalah hadis yang sangat agung untuk kita baca bagi mengetahui tentang akhlak-akhlak tersebut. Saya tak mau baca apa ni satu-satu tadi ni, kerana nanti akan disyarah dua kitab. Ini kita nak syarah kitab ni je. Tak kira pergi jadi dua kitab syarah. Jadi padalah. Ni dia punya syair. Nanti kena berbaris lah. Saya baca untuk berbaris je. Berbaris saja. Kalau ibu ayah semua nak tengok baris dia macam mana. Kemudian yang ketiga, salisatun man zawjuhal asyannaq bi kilmatin khafifatin tutallaq. Salisatun man zawjuhal asyannaqu bi kilmatin khafifatin tutallaqu. Rabi'atun man lam taqaf sa'amah iz zawjuha kal layli min tihamah. Khamisatun man madahat man qad fahid wa laysa yas'alu 'anil ladzi ahid. Sadisatun man ruzi'at biman kalif biqubsi aklin la biha bidha 'urif. Sabi'atun zawjul 'ayaya alladhi jama'a kullad da'i wal qawlil badhi. Saminatun man zawjuha kal arnabi fil massi war rihu ka rihiz zarnabi. Summa rafi'atul imadi bisabab raf'i imadin zawjiha alladhi intakhab. Tasi'atun niswati summa al-ashirah man lima faqiril khalili nashirah. Hadiyatul ashrati ummu zar'i madihatuz zawjaini summa al-far'i. Lakinnaha mashghufatun bil awwali ay bi abi zar'in karimil amali. Qad istafada al ulama mimma irtasam
anha fawaidan biha syar'u hakam. Jadi ni cerita pasal hadis ni dinisbah kepada Ummu Zara'. Zara' dengan makna al-walad, yakni ummul walad. Yang disebut pada hak ujung dia kata yang ke-11 namanya Ummu Zar'in. Madihatuz zawjaini thummal far'i. Memuji dua orang suaminya. Dua-dua pun suami dia pun. Jadi dua suami. Suami pertama hak dia kahwin Abu Zara'. Kemudian Abu Zara' ceraikan dia, kahwin dengan orang lain. Dia kahwin pula dengan seorang panglima dan juga orang kaya. Pun dia puji juga suami kedua. Kemudian dia bukan puji saja suami dia, puji juga sekali dengan adik beranak, semua sekali puji. Anak tiri, laki, perempuan, mak mentua, sekali dengan jariah, hamba dia pun puji habis. Lakinnaha masyrufatun bil awwali. Tapi dia terikat dengan yang pertama. Masih lagi duk teringat yang pertama. Walaupun dah kahwin yang kedua ni orang kaya juga, sakan juga, tapi yang pertama dia tak boleh lupa. Ni orang panggil cinta pandang pertama dia ni. Dia tak lepas pi tu. Sebab tu kata ulama jangan kahwin dengan janda, takut dia teringat pertama. Kalau kahwin dengan janda, dia duk teringat pertama, dia tak kat pertama kemah lagi. Ai bi Abi Zar'in karimil amali. Dengan Abi Zara' yang lebih baik amalnya. Nanti kita akan tengok. Sampai disebut kepada apa? Walaupun suami kedua ni saya bagi ni banyak macam-macam bagi kepada saya, tetapi tetaplah tidak boleh melawan dengan setengah mangkuk pun daripada apa yang dibagi oleh Abi Zara'. Itu kata dia suka banding. Dan perempuan ni pula kadang-kadang dia jenis tak reti nak agak. Dia tak reti nak gamuk sama perempuan ni. Biasa. Dia kalau nak banding orang, dia banding ikut dan dia. Dia tak reti nak gamuk. Sungguh. Perempuan kalau tak suka kat orang, dia tak reti nak gamuk macam mana, tak tunjuk tak suka tu. Dia memang tunjuk betul dia tak suka. Betul tak betul? Betul tak kalau betul kan? Mengakulah. Kalau tak suka tu dia tunjuk sangat tak suka. Orang lelaki tak. Orang lelaki dia ahli politik. Kat belah raya lebih kurang tu lah. Dia boleh untuk nak tunjuk sikap. Kata dia tak suka ke orang tadi, tapi nampak macam suka. Tadi tak suka, tengok-tengok boleh duduk sekali sembang. Bukan main lagi sembang baik. Sampai bini dia pelik. Nenek kata, bukan abang tak suka kat Pak Long tu. Bukan tak suka kat dia. Tengok sembang baik ya. Memang tak suka pun. Tapi sembang baik. Tu orang panggil cerdik dalam muamalah. Kalau orang perempuan dia tak suka, Allahu Akbar, dia tunjuk sungguh. Dia tak ada dah, hipokrit tak ada. Payahlah orang perempuan nak buat macam orang lelaki, payah. Dia nak tunjuk muka tu, dia buat muka depan orang pun dia tunjuk. Dia kalau tak puas hati tu, dia buat muka depan orang. Kat lelaki dia pun dia boleh, dia hantar depan orang. Dia buat muka, tarik muka dia, hampir satu kampung tahu. Sebab tu orang lelaki kalau dia sabar dengan isteri dia, itu salah satu daripada jalan untuk jadi wali. Ada orang Asim, ada orang jadi wali disebabkan kerana isteri dia saja. Jadi wali sebab bini. Ada seorang alim namanya Syekh Bajal Haban, dia cerita. Ada satu kitab tulis. Kitab yang cerita berkenaan dengan suami-suami yang sabar dengan isteri mereka. Ada kitab tulis tu. Kitab suami yang sabar dengan ni kena beli. Suami-suami kena beli kitab tu untuk baca, untuk bersabar. Maksudnya teruk-teruk pun kalau kata bini kita kuat boleh tiap, ada lagi yang teruk lagi. Jadi kita akan bersyukur dengan nikmat Allah Taala bagi isteri kita tadi. Orang dia boleh tiap tak sambil naik kaki kan. Kalau bini dia karatikan tali pinggang hitam, mampu kan untuk lelaki kali. Jadi Syekh Bajal Haban ni pernah sekali lari daripada rumah dia kerana terlalu kuat sangat bini dia boleh tiap dekat dia. Lari pergi ke gunung, naik atas gua. Waktu naik di gua tadi jumpa ada 3 orang lelaki sedang orang panggil apa, beruzlah di dalam gua tadi. Dia pun pergi tumpang. Dia kata boleh tak nak tumpang sekali duduk. Dia pun kata boleh, tak ada masalah. Duduk 3 orang, 4 orang mereka lah. Main time makan. Jadi orang pertama yang tu mereka akan duduk, kemudian dia akan baca doa. Tengok baca doa apa, tengok mulut tu kemak kami. Turun makanan daripada langit. Mereka time makan tak payah masak. Makanan turun daripada langit. Keramat Allah Ta'ala bagi kepada 3 orang tadi. Masuk waktu makan kedua, angkat tangan hak kedua pula. Ada sampai giliran pertama dah dapat dah, hak kedua pula lah angkat tangan, turun makanan daripada langit. Masuk makan waktu yang ketiga, orang ketiga pula lah, dia pula angkat tangan, mulut ke mak kami,
turun makanan daripada langit. Masuk giliran yang keempat, kena Syekh pula lah. Syekh Bajal Haban. Orang kata kami dah doa dah semua, tuan lah pula doa. Kemudian dia kata, saya nak tanya, ada doa apa tu? Kamu doa apa kata yang sampai turun makanan daripada langit ni zakat ni? Dia kata, kami doa, ya Allah, dengan berkat kesabaran Syekh Bajal Haban, dia pun tak kenal dah. Maka turunkanlah makanan kepada kami. Turun makanan daripada langit, barakah Syekh Bajal Haban. Dia dengar yang tu, terus minta izin nak balik dia. Rupanya nama dia dah terkenal dah, sampai ke ahli suluk tadi pun kenal dengan nama Syekh Bajal Haban, dengan sabar dia dengan isteri dia. Sampai satu negeri kenal. Kata Syekh Bajal Haban ni orang yang sabar dengan isteri. Dan balik ke kampung dia meninggal. 3 orang ni dengar kata ada orang meninggal, dan katanya Syekh Bajal Haban meninggal. Mereka nak sebut nama, kata tak nak jumpa. Pilah mereka lawat jenazah Sayyidi Syekh Bajal Haban. Pergi tengok, kata la ilaha illallah, hadut dalam bilik dalam gua sekali dengan kami tadi ni. Dialah yang namanya Syekh Bajal Haban tadi. Kata ulama, bukan Syekh Bajal Haban tu je wali sebenarnya, bini dia pun wali juga. Tapi bini dia nak bagi dia tinggi pada suami bini dia. Bini dia tinggi martabat kewalian, dia tak mau dia tinggi pada bini laki dia. Maka dia bagi suami dia sabar, nak bagi laki dia tinggi daripada dia. Oh, kemah. Jadi kadang-kadang mungkin bini kita bagi kita sabar tu kerana dia mungkin tinggi pada kita tu, boleh jadi kan. Jadi kita pun kata mungkin dia wali ni kan, nak bagi kita bersabar banyak dengan apa ni, akhlak dia. Kenapa? Kerana dia wali, dia lebih tinggi pada kita. Jadi dia tengok tok laki aku ni nampak rendah lagi ni, nak kena bagi naik lagi kewalian dia, maka saya kena bagi dia sabar. Tu cerita bab ni, kadang saya teringin pula nak tulis cerita pasal orang panggil apa, orang yang suami-suami yang sabar ni, apa yang Allah Ta'ala anugerah dekat mereka. Banyak orang cerita. Ada seorang isteri, seorang sahabat ni, alim ni, wali, sufi lah, pergi ke rumah sahabat dia dalam hutan. Masuk ke rumah teman dia tadi, bagi salam. Jawab salam bini dia, duduk belakang pintu. Jadi saya kawan kepada suami kamu, datang sekian-sekian. Suami di mana katanya? Dia kata suami saya keluar pergi cari kerja, dia kata pergi cari kayu api. Tolong nasihat sikitlah kat kawan kamu ni. Dia pula pesan kat lelaki tu, jumpa pun tak pernah. Pesan dah, suruh nasihat dekat suami dia nanti. Suruh pesan, kata buat apa ni, kena rajin sikit, jangan malas sangat. Kutuk lelaki dia tu. Kawan ni kenal pun tak. Dikutuk lelaki dia di depan sahabat kepada apa ni, fulan tersebut. Tengah tu cerita tu, tak lama kemudian baliklah si suami tadi. Terkejut lelaki ni, balik dengan cara apa? Balik singa. Atas badan singa ada kayu api. Orang bawa balik kuda ke unta ke bawa kayu api ni, kita tak pernah heran sangatlah kan. Kok keldai ke? Ni singa bawa kayu api ke mana? Bawa singa kayu api tak depan rumah dia pun angkat kayu api daripada belakang singa, letak di bawah. Ni cerita ni dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, Syekh Al-Imam Jurdani. Dia pun ambil turun, kemudian peluk kawan dia, ucap selamat apa semua. Betul dia pergi kat singa tu, dia bak kat singa tu, kita masuk balik. Main-main telinga singa tu pun pusing balik, masuk hutan. Bukan singa dia belah duduk dalam rumah dia ke, tak. Singa hutan, singa lihat. Pada lama jumpa tu, baliklah sahabat ni. Tahun depan dia main pula sekali lagi. Main sekali lagi, bagi salam, dengar suara yang jawab dalam rumah orang lain lah. Dan kemudian orang tu pula puji suami dia tadi. Dan kata ni orang lain ni. Tak lama kemudian tengok kawan dia balik tak balik singa dah. Bawa balik kayu api tak atas pala diri, jalan bawa diri kayu api. Terus dia tanya, saya nak tanya, dia kata, apa kisah yang berlaku sebenarnya? Kata dia, yang dulu, isteri saya yang dulu menyebabkan saya ni jadi tak boleh lagi untuk nak buat kerja, kerana terlalu banyak berfikir tentang akhlak dia yang buruk. Dia suka burukkan saya, dia suka maki, hamun dan seumpamanya. Jadi saya bersabar, dan dengan sebab tadi Allah Ta'ala mengurniakan kepada saya dengan anugerah, diutuskan singa untuk bantu saya dalam pekerjaan saya. Saya nak bawa kayu pun tak boleh, dia kata. Tak larat. Sebab duk pikir dia dalam hutan pun pikir pasal dia lagi. Macam mana nak buat dengan bini dia. Akhirnya Allah utuskan singa tadi untuk tolong bawa kayu api.
Tu yang boleh bawa tu dia tak balik rumah. Tapi tahun ni dia kata dah dapat isteri baru, akhlaknya mulia, baik. Jadi saya tak perlu lagi singgah lagi, sebab saya boleh bawa dah kayu api tu sendiri, dia kata. Oh, faham. Jadi ibu-ibu jangan sampai tok laki kita balik singgah. Dia balik singgah rumah, balik kancil tak apa. Kancil baru. Balik singgah. Balik singgah tu tahu dah kata, singgah kalau hak singgah idaman keluarga bahagia tu lain tak tu. Tu singa. Hak ni singa betul ni balik ni. Ni bahaya. Maksudnya kita dah ada buat benda yang menyebabkan suami kita jadi pening kepala dengan kita, Allah tak balik singa. Eloklah singa tu masuk balik. Kalau singa tu masuk dalam rumah, kekoh kepala bini tu dan lagi sakan. Baik, seharusnya bagi para suami membaca hadis Ummu Zara ini untuk melihat bagaimana baginda Nabi SAW menghormati para isterinya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bait ke-55 dalam Syamil fi Khulasati Syama'il, ini kitab saya karang. Dalam hadis Syama'il dalam bentuk syair juga, hadis Ummu Zara hendaklah dibaca bukti adab Nabi dengan isterinya. Dalam Syamil saya tulis satu bait ni je, dan bercita-cita untuk tulis kitab yang baru tentang, alhamdulillah siap kitab ni yang kita tengok depan mata kita. Baik, kita baca kitab ini insya-Allah. 10.30 lagi kita berhenti sat untuk berehat-rehat. Kalau ibu ayah ada yang nak pergi tandah dan seumpamanya, kita bagi berehat. Jangan balik ya kat tu. Dia pergi tandah, dia balik terus pergi tandah rumah dia. Lepas tu tak main lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia punya kitab kita. Dengar kisah ajaib ini hai teman. Ni kitab ni dia saya tulis dalam Bahar Rajas. Bacaan dia mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun. Dengar kisah ajaib ini hai teman, pada junjungan besar diceritakan. Tu dia mustaf'ilun. Dia punya orang panggil apa? Takhti' dia. 11 wanita bulat perjanjian, sifat suami mereka tak disimpan. Itu cara baca dia. Kalau tidak, kalau baca sambung terus ini kita tak nampak syair apa ni. Dan ini syair dengan bacaan macam tu, dengan bacaan seperti bacaan kitab syair Arab. Dia boleh buat lagu tu, saja tak mau buat lagu pagi ni, suara tak apa nak ada. Dia boleh buat lagu sama macam lagu Alfiyah. Jadi lagu sama macam lagu Alfiyah ataupun lagu Aqidatul Awam atau lagu Baiquni dan sebagainya, semua tadi dengan Bahar Rajas. Dengar kisah ajaib ini hai teman. Baik, apa maksud ajaib? Ajaib daripada jamak ajib. Ajaib jamak kepada ajib. Dan boleh baca ajaib, boleh baca ajaib dengan ya. Tamam? Dan apa makna ajib? Kullu syai'in nadirin. Wa huwa kullu syai'in, tamam, kullu syai'in nadirun wa tarifun wa gharibun. Jadi setiap benda yang nadir, tarif dan gharib, maksudnya benda yang pelik, benda yang menarik, maka dipanggil ajib. Kullu syai'in nadirun wa tarifun wa gharibun. Maaf, minta maaf, betul. Kullu syai'in nadirin wa tarifin wa gharibin. Fahuwa ajib. Ini fahuwa ajibun. Kullu syai'in nadirin wa tarifin wa gharibin. Jadi setiap perkara yang nadir. Kalau baca nadirun tak kena makna dia. Kena jadi kalau kullu syai'in nadirun tiba jadi dia punya khabar. Jadi tak kena dia punya maksud dia. Yang kita nak maksudkan tadi syai' nadir jadi sifat kepada syai'. Ini kullu syai'in nadirin wa tarifin wa gharibin. Ini setiap perkara yang pelik, setiap perkara yang bersifat dengan perkara yang gharib, dan setiap perkara yang bersifat dengan menarik, maka dipanggil ajib. Dengar kisah ajaib ini hai teman, pada junjungan besar diceritakan. Jadi Maulana Syekh Usamah Al-Azhari ada menyebutkan bahawa hadis ini ajaib, dan juga disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Khuzwini bahawa hadis ini ajaib dan dihafalkan kepada kanak-kanak untuk mendapatkan faedah pada bahasa dan faedah pada maknanya. Tamam. Jadi pada junjungan besar diceritakan. Baik, siapa yang menceritakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad? Yang menceritakan tersebut adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha.
Cerita tentang apa? 11 wanita bulat perjanjian, sifat suami mereka tak disimpan. Ini ada 11 orang isteri yang berkumpul, berjanji setia, ta'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna syai'an min akhbari azwajihinna, iaitu mereka tidak menyembunyikan sedikit pun daripada sifat suami mereka. Itu maksud itu. Hadis Ummu Zara di khabar sang isteri, paduka penuh perhatian teliti. Jadi hadis Ummu Zara dikhabarkan oleh sang isteri, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, paduka penuh perhatian teliti. Paduka siapa? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi paduka dalam kamus bahasa kita, dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka disebut dengan ada beberapa makna. Yang pertama, paduka dengan makna kasut ataupun sepatu. Yang ini makna bagi kalimah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Tuan-tuan pernah dengar kan? Ibu ayah pernah dengar kan? Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Seri Paduka Baginda, Duli yang maha mulia tu. Ada orang marah, kata, apa sebut Seri Paduka? Apa yang sebut Duli yang maha mulia? Yang maha mulia Allah Ta'ala saja. Tak, dia salah faham. Dia ingat Duli yang maha mulia tadi tu kepada raja. Tak, Duli yang maha mulia maksudnya hamba kepada yang maha mulia, yakni Allah. Seri Paduka Baginda, iaitu seri kepada kasutnya Nabi SAW. Debu di bawah kasut Nabi. Seri itu maksudnya debu, sebagian kata. Debu di bawah sepatu Nabi SAW. Baginda tu baginda Nabi, bukan baginda sultan. Jadi maknanya sultan di Malaysia kita ni, letakkan kalimah depan mereka dengan pujian tadi, bukan puji kepada mereka, puji kepada Allah dan Rasul SAW. Itu dalil kepada tawaduk. Baru disebut nama mereka. Tapi orang salah faham, tak erti bahasa sendiri. Maka dia pencela para raja. Dia kata raja-raja kita ni sombong dan diletakkan dengan gelaran yang tak sepatutnya diletak, melainkan hanya kepada Allah. Tak kena tu. Padahal sebenarnya diletakkan tadi memang untuk memuji Allah. Duli yang maha mulia, ini hamba kepada yang maha mulia, ini Allah. Seri Paduka Baginda, debu di bawah sepatu Nabi SAW. Debu saja di bawah tapak kaki Nabi. Bukan bawah tapak kaki lebih mulia lagi. Debu bawah kasut tu. Tu masuk paduka. Satu. Faham tak? Faham ni kena beringat betul ketika baca yang tu. Yang kedua, paduka juga adalah panggilan kepada sultan. Boleh juga Seri Paduka. Tu dengan makna sepatu tadi. Atau panggilan kepada orang yang dimuliakan dengan maksud paduka. Jadi kita gunakan paduka di sini dengan makna gelar mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan makna sepatu. Bukan dengan makna kasut. Paduka tadi dengan makna gelar yang mulia ataupun gelaran orang yang berpangkat mulia. Seperti bendahara paduka, bendahara paduka raja, datuk paduka, imam paduka tuan. Contoh gelaran-gelaran dalam gelar di tanah Melayu kita. Itu semua gelaran-gelaran mulia kepada orang yang berpangkat mulia. Jadi paduka dengan gelaran tersebut. Jadi paduka penuh perhatian teliti. Siapa paduka ni? Nabi kita Muhammad. Hadis Ummu Zara diceritakan oleh sang isteri, iaitu Sayyidatuna Aisyah, paduka penuh teliti, yakni Nabi kita Muhammad penuh ketelitian melihat dan memerhatikan setiap daripada apa yang diceritakan tersebut. Bukti teliti apa dia? Nanti kita akan tengok pada penghujung hadis, bukti Nabi meneliti setiap perkataan tersebut. Dan kan tu Nabi mengatakan, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Nabi jawab tadi dengan bukti, kata Nabi memberikan perhatian penuh terhadap apa yang diceritakan oleh sang isteri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ke atas baginda salawat sempurna, keluarga dan sahabat yang mulia. Ini dia punya muqaddimah. Bila masuk cerita yang pertama. Wanita pertama ucapannya jelas. Sikap suami dicela dan dibidas. Jadi dalam ni saya sebutkan sekali, dalam hadis Ummu Zara, kalau dibaca dalam hadis dalam Sunan Tirmizi, tak diceritakan mana suatu yang memuji, mana satu yang mengeji. Tapi dalam kitab ini kita sebutkan sekali dengan yang mencela dan yang memuji. Mana satu kelompok yang puji, mana yang cela suami dia. Tamam. Jadi kita sebut yang pertama, ucapannya jelas. Dia sebut apa? Dia sebut dengan sebutan, suamiku unta kurus tak berguna, atas gunung sukar untuk mencapainya. Jadi seperti disebut oleh wanita tadi, zauji jamalun ghassun ala ra'si jabalin wa'rin
La sahla fayurtaqa wala samina fayuntaqal. La sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Jadi suamiku ni adalah unta kurus tak berguna, atas gunung sukar untuk mencapainya. Ini sifat yang pertama ni bagi orang yang sifatnya takabur. Itu dia disifatkan seperti orang yang pertama tak berguna, yang kedua duduk di tempat tinggi. Karena nafsunya nafsu mutakabbirah, nafsu yang besar, yang tinggi, sukar untuk dicapai. Kenapa? Karena keinginan dia banyak, dan juga dia punya cita-cita dia terlalu tinggi, tapi akhlaknya buruk. Jadi dia gambarkan suami dia dengan sifat yang buruk dengan bahasa yang halus. Suamiku seperti unta, daging unta yang kurus, kan? Yang tidak ada lemak langsung, dan kemudian maksudnya untuk memberikan manfaat pada tubuh unta tersebut. Lepas tu dia kata dia la saminun fayuntaqal, tidak ada lemak yang ataupun gemuknya daging unta tadi untuk diturunkan bagi mendapatkan faedah. Wala sahla fayurtaqa, dan tidak ada kemudahan untuk dibawa turun. Nak bawa turun payah, kalau bawa turun tak ada faedah. Macam itulah sikap suaminya dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Tamat. Jadi yang pertama ni mencela suaminya, menyebutkan suaminya dengan sifat yang buruk, iaitu sifat nafsu mustakabbirah, ataupun salah satu daripada bentuk nafsu ammarah bisu. Kalau kita baca sikit daripada kitab ni, dengan izin daripada ibu ayah semua, saya ambil daripada kitab Mengenal Diri dan Wali Allah. Ini kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Mustafa Muhammad Al-Jayasi hafidh rahimahullahu ta'ala, yang merupakan murid kepada Syekh Daud Bukit Abad. Syekh Daud Bukit Abad. Dan kitab ni dia ada cerita berkenaan dengan peringkat-peringkat nafsu. Ada 7 peringkat nafsu. Jadi kalau baca sesuatu ni, kira orang panggil apa, ngaji tasawuf pula lah ni. Tapi bukan tasawuf yang orang panggil apa, peringkat teori saja ni, peringkat untuk amali maksudnya. Dan ini juga dibahaskan oleh Imam Mudardir rahimahullah dalam kitabnya Kharidah Bahiyah dalam bab tasawuf. Ujung sekali dalam kitab Kharidah ni dibahas pada bab apa ni, tasawuf. Ada bab peringkat maratib nafsu. Saya baca tentang nafsu amarah bisu dulu, sebab kita berkait dengan nafsu amarah ni. Dia kata ahli amarah bisu, tabiat hati ahli peringkat ini selalu terdedah kepada godaan hawa nafsu dan syaitan. Oleh itu, nafsu amarah sentiasa menyuruh seorang berbuat kejahatan, sama ada ia faham perbuatan itu jahat ataupun tidak. Nafsu amarah ni suka suruh orang buat jahat. Dia tahu benda tu jahat ke tak jahat, itu nombor 2. Tapi dia akan suruh buat jahat. Bila suruh buat jahat saja, tahu dah ni nafsu amarah bisu. Kalau ada lagi dalam hati kita yang tu, maksudnya kita ni masih ada lagi nafsu amarah bisu. Baik jahat adalah sama di sisi perasaan hatinya. Baik jahat kan sama, tak ada beza apa. Jadi orang yang macam ni, dia akan ada takabur, dia akan ada sombong. Dia akan sombong. Lepas tu bila orang tegur, kata ni apa ni, dia buat maksiat, tunjuk ke orang dalam Instagram bawah semua ni, Facebook ni, kau suka saya lah. Yang kamu kalut apa pasal? Saya nak jadi diri saya. Ni orang panggil nafsu amarah bisu. Lagi seronok lagi dia akan pakai pakaian seksi, lagi seronok dia akan buat benda yang jahat. Faham? Lepas tu pakai tudung. Pas pakai tudung, kita jemput main ceramah. Kita yang hebat. Patutnya pergi mengaji, bukan pergi bagi ceramah. Orang kita baru berubah 2 hari, esok panggil ceramah lah. Kawan tak ada nak berubah. Patutnya pergi cari tok guru, pergi mengaji. Elakkan daripada berkumpul dengan orang-orang yang bawa kita kepada nafsu tersebut. Ni tak dibawa dah untuk pergi ceramah. Patutnya dia kena dengar ceramah, bukannya daripada ceramah. Tapi ini masalah orang kita, masalah suka teruja sangat dengan benda-benda yang macam-macam. Boleh faham? Baik, tak apa. Kemudian kata Syekh, ia tidak merasa duka atau kesal. Naknya kitab ni kalau saya baca balik, sama pandangan seperti yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah dalam Tariq Ilallah. Lebih kurang. Kitab ni dipuji oleh Tuan Guru Syekh Daud Bukit Abal. Syekh Daud Bukit Abal puji kitab ni. Syekh Daud Bukit Abal disebut oleh guru kami Maulana Tuan Guru Bapa Zahari. Kata kalau dia sebut guru salik dengan makna Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal. Ini Tuan Guru sebut di dalam kitab ni. Dia kata ini kitab ni, kalau kitab Syekh Mustafa Jayasi ni, kalau nak baca, kena baca hak ni dulu, baru boleh baca yang ni. Dia ada 2 kitab dekat. Rampaian ilmu tasawuf dengan kitab Mengenal Diri dan Wali Allah. Kalau baca yang ni, baru kita tahu
peringkat nafsu, kemudian tahu pula macam mana beza antara kita dengan para wali Allah Ta'ala pada sudut ilmu. Kita tak akan sombong dengan para wali Allah Ta'ala. Dan kita boleh tahu dalam ni peringkat-peringkat khawatir, mana yang kena tipu dengan iblis, mana tak kena tipu dengan iblis dalam perjalanan. Tapi ni kena mengaji lah, tak boleh baca sorang-sorang. Tamam. Kata Syekh, baca kitab ni habis baru baca kitab ni. Dan dalam kitab ni Tuan Guru Jeduk Bukit Abad tulis juga muqaddimah. Dia kata ada di kalangan orang salik ini mendapatkan waridat dengan ilmu, dan ada waridat yang mereka dapatkan tadi dengan sir, kasyf. Dan waridat yang diperolehi oleh Syekh Mustafa Jayasi ini adalah waridat ilmu. Maka dia boleh karang kitab yang luar biasa. Ilmu tasawuf yang tinggi dibahas oleh beliau dengan bahasa yang mudah. Masya Allah, kitab ni, rampaian ilmu tasawuf ni, dan juga kitab ni memang ajib. Dan idea dia sebiji macam Maulana Syekh Ali Jumaah. Jadi dia karang dulu. Dia kata Syekh Ali nak baca kitab ni kan? Syekh Ali orang Arab, tapi idea sebiji. Nah, dalil kata kesemua mereka bersambung dengan kitab-kitab para ulama dulu, dan dipahami dengan pahaman yang jitu dengan waridat yang mereka dapatkan dalam suluk yang mereka lalui. Ni suluk ahli ilmu. Nah, beza dengan suluknya orang-orang yang mak lipat kelipat ni. Game bawa tu. Yang pertama tak ada ilmu, yang kedua kena tipu dengan iblis. Dia masuk dapat dah alam mukasyafah, dia buka juga mukasyafah dia. Betul kata Syekh kata dalam kitab ni, jangan heran dia kata dengan orang-orang yang mereka bukannya orang Islam sekalipun ataupun ahli maksiat, tapi dapat kasyaf. Dia ada kasyaf, dia panggil kasyaf suri, dia panggil kasyaf suri. Kata suri ni orang biasa pun boleh dapat, dengan sebab dia berriyadhah nafs, boleh dapat. Lepas tu jangan heran kalau kata Sami Buddha boleh tahu benda yang akan datang, ataupun benda-benda ilmu yang luar biasa dia boleh tahu. Dia boleh nampak roh. Jangan heran. Macam mana dia boleh nampak? Kan dia wali juga. Tak. Dia dibolehkan oleh Allah untuk mendapatkan sedemikian kerana riyadhah yang dia lalui. Makan dia kurang dan seumpamanya dia dapat. Saya tengok baru ni dalam satu dokumentari, tajuk dia Cave Trapper, dengan 13 orang tu, hak yang anak-anak muda kecil, budak-budak sekolah rendah daripada Thailand yang terperangkap dalam gua. Ada 13 orang hak tahun bila tau. Dia pun terperangkap selama 17 hari. 10 hari tak ada makan dan minum. Tak ada makan minum 10 hari. Dan mereka kata 10 hari tu pula jadi masalah, masuk dalam gua. Gua tu pula dekat gunung di Thailand. Dan gua tu pula dia ada jalan, dia ada banyak. Dan kalau hujan turun, mula daripada bulan Julai sampai bulan November, memang tak boleh masuk gunung tu, kerana air akan penuh dan berbahaya. Mereka masuk 23 Jun. Tak jadi cerita 23 Jun tu hujan turun lebat. Dan tenggelam gua malam tu juga. Hari tu juga tenggelam. Dan mereka tak boleh nak keluar selama 10 hari. 10 hari duduk dalam tu, bayang tak makan. Dan tak jadi cerita yang saya sebut ni, Sami Buddha yang paling besar waktu tu di tempat tersebut, hari ke-10 dijemput. Hari ke-9 ke hari ke-5. Ke-5 ke-6 lebih kurang tu dijemput untuk datang. Dah kata dah guna habis dah. Panggil satu dunia dah. Pakar-pakar selam gua. Ada selam gua apa ada, selam dalam laut pun ada. Hak ni pakar mai semua. Pakar tak tahu nak buat macam mana dah jalan. Jadi dia kata kami terpaksa guna juga dengan Tok Sami paling besar kali lah. Sebab dia kata Tok Sami tu ada hubungan roh dengan penjaga gunung tu. Dia kan macam tu. Tak apalah. Bila Sami tu pergi, ni yang mereka ni cerita ni. Dan tengok memang betul, nampak ada mereka tunjuk gambar Sami tu semua. Dia main, mereka ambil video semua. Elok Sami tu sampai dia kata hujan turun, hujan berhenti waktu tu juga. Hujan tak berhenti. Selama lebih kurang 5 hari 5 malam, 6 hari 6 malam, tak berhenti. Sampai-sampai dia berhenti. Lagi kuat lah dia no? Lagi kemah lagi. Dia Tok Wali main. Dan bila sampai pula, Sami ni pun meditasi. Dan kemudian dia dalam upacara yang dia buat tu, lepas tu dia kata 13 orang tu semuanya masih hidup. Jangan bimbang, dia kata. Saya nampak 13 orang tu semua masih hidup lagi. Dia duduk di tempat yang selamat. Sungguh 13 orang tu memang hidup lagi. Tak ada siapa tahu beritahu. Macam mana dia boleh nampak roh mereka tu dan seumpamanya. Dia tak heran.
Kalau kita tahu dengan apa yang disebut oleh para ulama kita, dan Maulana Syekh Ali juga sebut, Syekh Ali Jumaah sebut juga dalam kitab, dia kata apa? Dalam tariq ila Allah, tak mustahil benda tadi diperolehi oleh hatta orang bukan Islam sekali. Karena ritual yang mereka lalui ataupun riadah yang mereka lalui dengan nafs. Dan kita tahu Sami Buddha juga salah satu kaum yang mana mereka ni telah lama agama mereka sebelum daripada zaman Nabi Isa alaihi salam lagi. Agama Buddha antara agama paling tua dalam dunia. Dan kemudian mereka ada suluk-suluk dia yang dia lalui. Dia ada suluk dia juga, cenduk pondok juga. Sebab tu orang Indonesia panggil pesantren. Pesantren kenapa? Karena diambil daripada nama seperti mana Sami-Sami Buddha dulu mereka duduk persantrian. Maksudnya tempat untuk suluk. Diambil daripada bahasa Sanskrit tadi, digunakan untuk digunakan dengan istilah santri kepada para penuntut ilmu. Setelah itu dengan maksud orang-orang yang melalui suluk ilallah dengan jalan ilmu dan jalan ta'abbud ilallah ta'ala. Sama. Nah, jadi kita kata jangan herankan benda. Dan mereka dapat kasyaf. Kasyaf tu kasyaf suri. Dia boleh nampak roh orang, nampak roh jin, nampak roh jin, nampak jin, nampak iblis, nampak syaitan, nampak semua benda tu. Masuk bukit nampak makhluk dalam hutan, nampak roh-roh binatang. Boleh tahu. Benda tu tak mustahil dan boleh berlaku kepada hatta orang biasa sekalipun. Tapi kalau terberhenti setakat tu, dia tak naik. Setakat tu saja. Dia tak akan lepas pi seperti mana tu orang-orang yang sempurna seperti para nabi dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapatkan kasyfun nur. Kasyfun nurani, bukan kasyaf suri, kasyaf nurani. Kasyaf nurani ini akan bawa kepada iman. Dia tak akan ditipu oleh iblis. Tapi kasyaf suri boleh jadi ditipu. Lepas tu orang anak murid yang kalau sampai kasyaf suri, dia boleh nampak ada benda pelik-pelik ni, terbuka hijab mata dia. Dia panggil mata dalam, mata batin dia terbuka. Dia nampak benda pelik-pelik. Kalau dia tak cerita kat guru murabi dia akan boleh sesat pada waktu tu. Ini berlaku kepada para murid zaman dulu. Ada seorang murid tak pergi dah kelas tok guru dia. Kenapa? Kerana tiap-tiap hari kata dia, waktu petang tok guru akan satu malaikat akan bawa dia pergi ke syurga. Tok guru tanya, awak tak main kelas? Dia kata, nak main berapa? Saya dah sampai dah. Weh, sampai. Tok guru tanya kat anak murid, kenapa dia tak main? Anak-anak murid bagi tahu kata, tok guru tanya tu, dia pergi jumpa tok guru. Tok guru tanya, awak tak main kelas? Dia kata, saya dah sampai dah. Sampai ke mana? Dia kata, saya dah sampai ke syurga. Tiap-tiap petang dia kata ada malaikat mai ambil saya. Waktu kelas tok guru, malaikat tu akan mai ambil saya buat pergi ke syurga. Dia akan pergi ke syurga, duduk dalam syurga dulu sampai dah habis kelas tok guru, dia akan bawa balik saya balik. Tok guru kata hebat ni tu. Kemah. Memang itu pun tujuan semua orang. Kalau salik ila Allah nak pergi ke mana? Nak pergi ke syurga. Sama. Tapi tok guru kata, tapi cuma satu je lah. Orang masuk syurga mana ada nak keluar? Masuk syurga dia kena duduk tu. Baru sampai betul. Tok guru kata lepas ni, kalau malaikat tu bawa masuk ke syurga, bagi tahu dekat dia, saya tak mau keluar lah. Saya nak terus duduk dalam syurga. Betul juga. Dia tak sampai tu. Dia sampai suruh balik lah. Malaikat tu kata balik, esok kita main lain. Balik dia pun. Kali ni jumpa tok guru kata dah jangan keluar. Dah sampai kena duduk. Tu yang sepatutnya dia tahu dia juga. Esok tu malaikat tu main lagi. Bawa dia masuk syurga. Lepas nak keluar dah, dia pun kata saya tak mau keluar. Dia kata kenapa tak mau keluar? Esok kita main lain. Dia kata tak mau keluar. Dia mana ada orang masuk syurga nak keluar? Dia kata tengok pandai jawab lah. Belum ni tak kata apa pun. Dia kata ni mesti hang pergi jumpa tok guru hang ni, pergi tanya dekat dia. Dia kata sungguh. Dia kata kurang ajar. Baru tukar muka pada waktu tu. Jadi iblis pada waktu tu. Rupanya bukan malaikat, iblis. Dia kena tipu. Dia kena tipu dengan kasyaf dia waktu tu. Dia ingat tu malaikat. Rupanya iblis. Dia tak boleh nak beza mana malaikat, mana iblis. Sebab tu orang kasyaf suri, dia tak tentu lagi boleh selamat pada waktu tu. Ini kena hati-hati. Sebab tu jangan tertipu sangat dengan mata batin kita terbuka. Jangan tertipu sangat. Ada orang anak murid kadang-kadang bila sampai satu peringkat, dia sampai tu dia kata dia seronok lah. Saya dah sampai dah waktu ni. Dia silap. Sebab tu perlu kepada guru. Guru yang akan bimbing murid tadi sama ada dia akan sampai ke tidak sampai. Faham? Kemudian kata Syekh di sini, ia tidak merasa duka atas atau kesal menyesal atas perbuatan jahat. Malah kadang-kadang sebaliknya, iaitu apabila ia berbuat jahat, maka terdapat perasaan lega dan gembira di kalbunya. Sebagai contoh, jika tertinggal sembahyang misalnya, maka tidak terdapat perasaan runsing dan kesal di atas peninggalan itu,
tetapi kadang-kadang meninggal sembahyang itu lebih memberi rasa riak dan gembira untuknya, ataupun ria gembira, seronok, tinggal sembahyang seronok. Dan macam tu. Dan kiaslah lagi contoh-contoh yang lain, umpamanya jika ia mencuri atau dapat memukul orang, maka perasaannya lebih gembira dan senang. Firman Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ammarah itu sangat menyuruh berbuat jahat. Kata Syekh daripada setengah daripada sifat garisan kasar yang timbul dari benih nafsu ammarah yang cemar ini ialah yang pertama bakhil. Ni orang yang ada nafsu ammarah bisu, yang pertama dia akan ada bakhil dalam dirinya. Yang kedua tamak dan loba akan harta dunia. Yang ketiga panjang angan-angan. Yang keempat sombong takbur. Ni nafsu ammarah bisu. Tamak. Ingin dan kasihkan kemegahan. Yang kelima. Yang keenam, ingin namanya terkenal dan masyhur. Yang keenam. Yang ketujuh, hasad dengki. Yang ke-8, dendam kesumat. Yang ke-9, khianat dan niat jahat. Yang ke-10, bertabiat lalai kepada Allah. Yang ke-11, lain-lain lagi. Ada sikap-sikap yang lain lagi. Baik. Kalau ada yang ni, tengok saya kata apa ni? Barang siapa berasa meletup di hati atau berasa berdegup di kalbu dengan salah satu daripada sifat-sifat itu. Hari comel kalam ya. Siapa yang meletup hati dia, kalau dengar sifat tadi, bakhil, tamak, panjang angan-angan, sombong, takbur, ingin kasihkan dan kasihkan kemegahan, ingin namanya terkenal dan masyhur, hasad dengki, dendam kesumat, khianat dan niat jahat, tabiatnya lalai kepada Allah. Maka siapa yang merasa meletup di hati atau berasa berdegup di qalbu dengan salah satu daripada sifat-sifat tersebut, maka itulah tandanya ia termasuk dalam golongan ammarah yang biadab itu. Karena kalau meletup, memang ada pun bakhil. Kena tahu dah, kita ada dalam sifat. Masih ada ammarah bisu. Kebanyakan orang awam kita tidak kecuali jahil atau berilmu adalah tak terlepas dari golongan nafsu ini. Bahkan termasuk dalam golongan ini juga sekalipun ia orang alim, jika terdapat sifat-sifat umpama itu. Kalau alim sekalipun, kerana alim tidak mesti alim billah, tidak mesti arif billah. Kerana dengan semata-mata banyak ilmu tidaklah menukar orang itu menjadi orang sufi yang bersih hati. Syurga tetap tidak terjamin untuk orang nafsu amarah ini, kerana ia adalah ibarat tembaga atau besi berkarat yang perlu dibakar lebih dahulu sehingga cuci bersih. Syurga tidak terima barang-barang kotor kecuali apabila ia telah dibersih kerana syurga tempat yang bersih. Lepas tu Syekh sebut di sini, nafsu amarah ni macam besi karat. Macam besi karat ataupun tembaga yang ada karat. Nafsu lawamah nanti dia akan naik peringkat sikit lah. Dia akan naik pula sampai bernafsu tadi, peringkat dia seperti emah, seperti emah orang panggil bernilai 9, emas bernilai 10, sampai emas yang paling tinggi, kemudian sampai berlian dan sampai kepada intan permata. Dia ada sifat-sifat dia yang disebutkan dengan bahasa tadi, untuk memudahkan kita faham dengan peringkat nafsu tersebut. Nafsu amarah ini adalah serendah-rendah darjat dan sejahat-jahat nafsu dalam dunia perbicaraan tasawuf. Oleh itu, tempat yang wajar untuk golongan ini ialah kawah neraka sebagai tempat penginapannya. Jika mahu terkikis sifat-sifat berkarat dan kotor yang timbul dari benih nafsu amarah itu, hendaklah ia masuk ke dalam golongan sufi serta mengikut cara peraturan orang sufi, bagaimana ia dapat meleburkan sifat-sifat durjana yang melekat di hati itu, dan tidak ada jalan yang lain daripada jalan ini jua, kerana jalan ini sudah dicubai dan diistiqrai oleh orang-orang sufi. Jadi maknanya kena lalu jalan kesufian. Baik, kata ulama Al-Imam Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, kata beliau, dalam tariqah sufiyah ini ada maratib zikir yang disebut sebagai ahwal al-usulus sab'ah. Usul sab'ah ni ada wirid-wirid dia yang perlu dilalui oleh seseorang bagi mengeluarkan dia daripada nafsu tersebut. Iaitu yang pertama, tulis. Tulis saja. Sekarang saya suruh beramai ni kena ada guru. Ni kena tulis saja. Usul sab'ah ni dipanggil 7 usul wirid yang diambil daripada guru. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, huwa maksudnya. Dan kata ulama, ad-dhamiru dalu alaihi indal itlaq. Ketika disebutkan maka dhamir tadi menunjukkan kepada Allah ketika diitlakkan. Tidak disebut apa dia? Tadi kembali kepada Allah. Ini kaedah penting. Ini ad-dhamiru dal alaihi, yani Allah indal itlaq.
Ketika diitlakkan hu, maka hu tadi adalah Allah. Yang keempat al-hayy. Yang kelima al-qayyum. Yang keenam al-haq. Dan yang ketujuh al-qahhar. 7. Ini 7 peringkat nafsu. Dan setiap 7 tadi, kata para ulama seperti Al-Imam Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i, Sayyidi Al-Imam Ahmad Badawi dan seumpamanya, mereka menyebutkan kata perlu untuk dilaksanakan dengan zikir tadi sebanyak bilangan yang tertentu. Nak pecahkan nafsu amarah bisu, kena baca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Tengok orang tua-tua kita buat majlis tahlil, dia tak? Tahlil dibuat, lepas tu baca la ilaha illallah 100 kali. Lepas tu buat tahlil lagi kat rumah orang lain pula 100 kali lagi. Nak bagi apa tu? Nak bagi pecah nafsu amarah bisu tu nanti dah cukup 70,000, insya-Allah selesai. Dengan hanya majlis tahlil. Faham? Dia tak suruh duduk tu baca 70,000, baca 70,000 tu waktu tu. Dia kata baik kami. Tengok nak. Amarah bisu tadi dipecahkan dengan 70,000. Kata Sayyidi Al-Imam Ilish radhiyallahu anhu, salah seorang mufti di Mesir pada satu ketika dulu, kata beliau, pada zaman ini tak boleh lagi dengan 70,000, mesti 100,000, kerana zaman fasad. Dia kata zaman lah kena lebih daripada tu. Tu zaman dulu, zaman ulama dulu, zaman keemasan ulama-ulama dulu, ya 70,000 sudah memadai. Zaman lah kena tambah lagi 30,000, kerana fasadnya zaman ini. Jadi 100,000. Sebahagian ulama kata, Sayyidi Maulana Syekh Ali kata, la ilaha illallah baca 70,000, Allah baca 60,000, hu baca 50,000. Dulu zaman dulu. La 7 tadi dibaca 100,000 semua. Baru boleh pecah setiap kali. Tu pun kena berguru. Jangan duk baca seorang-seorang. Lo jangan duk baca seorang, baca la ilaha illallah 100,000 lagi. Tengok-tengok duk tas bumbung lah. Duk tas bumbung. Terbang lah. La ilaha illallah ni bukan benda kecil. Sebab tu ni dimulakan zikir-zikir tadi dipanggil usul sab'ah dalam tariqah Syadziliyah. Dan saya bertariqah Syadziliyah Siddiqiyah, diambil daripada Maulana Syekh Yusri dan Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Dan kami tidak ada istilah bai'ah. Istilah kami akhzul wird, mengambil wirid. Dan saya pernah tanya kepada Maulana Syekh Ali, Yusri, adakah dalam tariqah Siddiqiyah Syadziliyah ni ada orang panggil apa? Suluk ataupun ada khulwah? Kata Maulana Syekh Maulana Syekh Yusri, khulwatuna fi jalwah, kata dia. Khulwat kita dengan orang ramai. Jadi kita jasad dengan orang ramai, hati dengan Allah. Yang berkhulwat hatinya, ruhnya yang berkhulwat. Lepas tu dalam sufi dia ada istilah qalbu, dia ada ruh, dia ada sir, dia ada sirru sir. Dia ada lagi masalah-masalah tadi, semua tu dibahas oleh Maulana Syekh Mustafa Jayasi dalam kitab beliau. Nak kena beza antara qalbu, apa dia qalbu, apa dia masalah berkait dengan ruh. Dia sebenarnya umlah ataupun dipanggil haqiqah wahidah wa bi'tibarin mukhtalifah. Hakikat dia satu, tapi i'tibar dia berbeza. Semua tu benda yang sama. Hawa ataupun nafs, kemudian qalbu, kemudian ruh, kemudian sir. Dan sir. Sebab tu yang kata ulama, diqitakkan kisah kita hari ini, yang dapat rasa lazat, tenang, sedap, seronok, semua ni dapat dekat mana? Dapat dekat ruh. Ruh tu yang rasa lazat tu. Kita masalah lah ni dalam dunia, kenapa jadi masalah macam-macam? Kerana yang kita sibukkan adalah pada jasmani kita. Jasmani akan mati. Kalau ruh tak ada, mati jasmani tadi. Buktinya, keluar ruh, jasad kita tak ada lagi guna dan akan jadi busuk. Jasad kita tidak busuk ni, ya busuk sebab ketiak busuk tu lain. Ni busuk, kalau kata jadi busuk tadi sebabkan kerana tidak jadi busuk kerana ada ruh. Tapi bila tidak ada ruh saja dalam jasad tadi, dia akan jadi membengkak. Kemudian dia akan pecah keluar air danau, dan kemudian dia akan keluar darah dan jadi nanah dan busuk pada waktu tersebut. Dan itu kata Syekh Mustafa Jayasi, dia bagi faham saya, orang panggil apa, dia kata macam mana nak faham tentang ruh ni? Kata ni ruh, qulir ruh min amri rabbi. Cuma ruh ni macam mana? Ada orang salah faham, dia ingat ruh ni macam kepulan asap. Dia kata ruh ni macam kepulan asap, keluar-keluar daripada orang, keluar jadi macam asap. Yang kita nak tengok dalam orang dulu lukis kartun, jangan mainkan ruh jadi macam hantu, asap. Jadi
Kata beliau Syekh Musa Bajaisi kata apa? Ruh tu macam jasad tu lah. Dia ada kepala, dia ada tangan, dia ada kaki. Dia macam kita. Cuma dia tidak ada jasad kasar. Dan dia yang hidup tu. Dan dia yang dapat taklif tu. Faham? Dan kata dia, bukti dia, kalau kita mimpi, contoh nak bagi senang mudah, kita mimpi. Dalam mimpi tu kita masuk dalam hutan. Kita jumpa dengan rimau. Dan kemudian rasa takut sungguh rimau tu ligang kita. Kita pun lari pada waktu tu. Baik, masa kita duduk dalam mimpi tadi ni. Hak nampak rimau tadi kepulan asap ke apa dia? Dalam mimpi tu kita nampak puing asap ke? Tak, roh kita ya. Tu dia kata orang yang mimpi ni dipanggil roh dia, roh apa? Roh yaqzan dipanggil. Roh ada dua roh. Dipanggil roh yaqzan, yang kedua dipanggil ruhul hayah. Ini disebut oleh Sayyidi Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama. Roh ada dua. Roh yaqzan, roh ni akan keluar. Hak tu yang mimpi, jumpa orang mati, jumpa ayah kita, jumpa tok wan kita dulu, jumpa dengan para nabi alaihi wassalatu wasallam. Roh kita. Dan kita nampak kita. Kita nampak waktu tu. Hak tu roh kita tu, bukan jasad kita, kerana jasad kita duduk atas katil tu. Jasad kita hak duduk atas katil, hak duduk berguling tu, hak jatuh katil. Hak yang dalam mimpi tadi siapa dia? Roh kita pada waktu tu. Faham tak? Penting kitab ni, masya-Allah. Tapi kitab ni dia peringkat yang terlepas daripada baca Penawar Bagi Hati dah. Janganlah baca kitab ni terus. Ni saya cerita je ni. Cerita bagi nampak saja, ni peringkat roh ni. Ni peringkat pertama ni apa dia? Peringkat takabur. Peringkat nafsu takabur. Ni suami yang pertama ni. Cerita bab hadis Ummu Zarah kan. Keluar sampai nafsu ni. Dah ulama bahas macam tu. Jadi saya bahaskan balik seperti mana yang dibahaskan oleh para masyayikh. Baik. Cuma Al-Imam Sayyidi Ali Wafa, dia tidak letakkan peringkat nafsu ada 7. Dia nafsu ada 11 kata dia. Yang ni dipanggil nafsul mutakabbirah. Dan sebenarnya nafsu mutakabbirah masih juga dalam nafsu yang pertama, iaitu ammarah bisu. Masih dalam satu. Nafsu 7 saja. Ammarah bisu, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Sebagai masyayikh kata, nafsu ammarah bisu, lawamah, mulhamah, radiyah, mardiyah, mutmainnah, kamilah. Ada kata mutmainnah yang ke-6. Faham? Ada yang sebut macam tu. Ada 7 nafsu. Bila orang ni jadi wali, nak kira dia wali, dia duduk pada peringkat ke-4. Ni baru dah masuk jadi tu wali. Nafsu radiyah. Waktu nafsu radiyah tu baru dia jadi panggil wilayah sughra, dia panggil jadi wali kecil. Waktu tu dia dah nampak ada ilham yang baik-baik dah ada dalam diri dia. Baik, siapa orang macam tu kita tengok lagi insya-Allah. Kalau dan kita tengok. Lah ni dah pukul 11. Tadi kata janji pukul 10.30 nak berhenti. Saya minta maaf, kita berhenti Zat lebih kurang dalam 10 minit. Baik, nampak sikit sebab nampak macam nak terbang lah tu. Jadi boleh pergi berhenti minum air dulu. Saya kita sambung balik insya-Allah lebih kurang dalam 15 minit lah. 15 minit kita berhenti sampai pukul 11.10 minit. Boleh tak? InsyaAllah. 11.10 minit masuk balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.